Selamat sejahtera, kami dari kumpulan berdikari. Kumpulan saya adalah tajuk media sosial. Etika media sosial adalah prinsip yang mesti dipatuhi oleh setiap pengguna untuk memastikan komunikasi yang positif, saling menghormati dan rasa tanggungjawab di ruang digital. Dengan mengamalkan etika ini, kita dapat menjaga interaksi yang sihat dan harmoni di media sosial, sekali memupuk suasana yang lebih baik untuk semua pihak. Dalam berinteraksi di media sosial, amat penting untuk sentiasa bersikap sopan dan hormat. Ini bermaksud menggunakan bahasa yang baik dan tidak kasar, walaupun ketika berhadapan dengan pandangan yang berbeza. Menghormati pendapat orang lain adalah penting, meskipun kita tidak selalu sependapat. Hindari komen yang bersifat menghina, merendahkan, atau menyinggung, kerana ia boleh mencetuskan konflik yang tidak diperlukan dan merosakkan suasana perbincangan yang sehat. Selain itu, menghormati privasi orang lain di media sosial juga amat penting. Jangan sekali-kali berkongsi maklumat peribadi orang lain seperti nombor telefon, alamat rumah, email, gambar peribadi, atau sebarang maklumat sensitif lain tanpa mendapat keizinan terlebih dahulu. Seterusnya, elakkan berkongsi kandungan yang boleh mendedahkan aspek peribadi kehidupan seseorang tanpa mendapat pengesahan terlebih dahulu, seperti momen peribadi atau hak keluarga. Menghormati privasi orang lain mencerminkan rasa hormat kita terhadap hak individu dalam dunia digital. Secara keseluruhannya, dengan mengamalkan etika ini, kita boleh menjadikan media sosial sebagai ruang yang lebih positif dan bermanfaat. Media sosial adalah platform dalam talian yang memudahkan orang berkongsi idea, pengalaman dan maklumat dengan pantas dan mudah. Ia merangkumi laman web dan aplikasi yang membolehkan interaksi melalui berbagai format seperti teks, gambar dan video. Lebih daripada sekadar alat komunikasi, media sosial menjadi medium yang membolehkan individu dan perniagaan membina serta menggerakkan hubungan dengan komuniti mereka. Media sosial juga merangkumi berbagai laman seperti blog, wiki, forum, serta rakanan sosial yang popular seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Penggunaannya meluas di kalangan semua peringkat umur dan dengan kemudahan internet yang semakin berkembang, penggunaannya meningkat setiap tahun, menjadikan ia salah satu alat yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Selain itu, kemajuan teknologi digital telah menyumbang kepada kemunculan media sosial yang mempunyai banyak kelebihan berbanding media tradisional. Informasi dapat disebarkan dengan cepat, diaksi oleh ramai pengguna, dan dengan kos yang lebih rendah. Dalam bidang pendidikan, media sosial dulu membantu belajar berintegrasi dengan pendidik serta mendapat aksi kepada maklumat yang penting. Namun, kita perlu ingat bahawa jika disalahgunakan, media sosial boleh membawa kesan negatif seperti jinayah siber, penyebaran maklumat palsu, dan provokasi yang boleh mengganggu keharmonian masyarakat. Oleh itu, penting bagi kita menggawat dan menggunakan media sosial secara bijak untuk mendapatkan manfaat yang lebih positif. Pada tahun 2017, Warsa Malaysia telah menyiapkan satu iklan di media sosial bertujuan mempromosikan produk kecantikan mereka. Iklan tersebut berdurasi kira-kira 15 minit dan memaparkan seorang wanita yang berkulit kilap dianggap tidak menarik ataupun tidak cantik oleh masyarakat kerana warna kulitnya. Iklan ini telah dianggap sebagai tidak sensitif perkawinan, rasis dan berbagai negatif rata-ratanya. Kesemuanya iklan ini dilihat sebagai tidak petak terhadap isu diskriminasi warna kulit.
Watsons Malaysia dinasihati supaya menarik balik video tersebut walaupun video tersebut sudah dikongsi lebih 1,500 kali dan ditonton lebih 217,000 kali. Ini akan membawa akibat ataupun kesan buruk yang serius jika Watsons Malaysia tidak mengeluarkan video tersebut dari media sosial. Kesan pertama adalah membawa kemarahan publik dan boikot daripada masyarakat Malaysia. Terutamanya orang Muslim dan India di Malaysia. Iklan tersebut mencetuskan reaksi negatif yang meluaskan di media sosial dan ramai masyarakat mengkritik Watsons Malaysia kerana video itu dilihat menghina orang kulit hitam dan juga dianggap sebagai tidak menghormati kaum mereka. Ini akan menyebabkan produk Watsons ditolak dan disasarkan oleh masyarakat Malaysia sehingga membawa kepada penurunan besar dalam jualan dan reputasi jenama tersebut. Langkah ataupun tindakan pertama yang boleh diambilkan oleh Watsons untuk mengelakkan semua akibat buruk di atas daripada berlaku ialah memohon maaf secara terbuka dalam media sosial. Syarikat itu boleh mengatakan dalam satu kenyataan bahawa mereka tidak berniat mengikut perasaan sesiapa dan mengakui kesilapan dalam pemerseja. Di samping itu, Watsons juga boleh mengambil langkah proaktif dengan mengumumkan program latihan kesedaran sensitif untuk kaki tangan pemasaran dan pengiklanannya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap isu-isu seperti kepelbagaian budaya, sensitif kaum dan kepentingan menghormati perbezaan dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Latihan akan merangkumi modul yang menekankan beberapa elemen. Pertama ialah pengenalan kepada kepelbagaian budaya. Peserta akan mempelajari tentang pelbagai budaya yang wujud di Malaysia termasuk adat, norma dan nilai yang berbeza. Kemudian, kesedaran stereotip dan diskriminasi. Dalam modul ini akan digunakan untuk mengkaji stereotip biasa dalam pengiklanan dan bagaimana ia memberi kesan negatif kepada masyarakat. Akhir sekali, terdapat penilaian dan pemantauan yang berterusan. Latihan ini bukan sekali sahaja. Watsons akan melaksanakan sistem penilaian dan pemantauan yang berterusan untuk memastikan pekerja sentiasa terlatih dan menyedari isu-isu sensitif yang mungkin timbul pada masa hadapan. Semasa penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan, terdapat beberapa pempengaruh di media sosial memuat naik gambar dan video perjalanan merentas negeri ke Kelantan untuk perkongsian sambutan majlis perkahwinan rakannya dan percutian. Selain itu, Nilofa, seorang pempengaruh media sosial dan usahawan popular di Malaysia yang terlibat dalam konflik yang melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan selepas perkongsian gantungan tentang majlis perkahwinannya dan merentas negeri ke Langkawi. Mereka memang melibatkan diri dalam menyalahgunaan kebenaran merentas negeri yang dipersetujui oleh pihak berkuasa. Misalnya, golongan netizen yang tidak berpuas hati dengan tindakan pempengaruh media sosial tersebut akan meluahkan dan menyebarkan perasaan kesal dan ketidakadilan terhadap sistem perundangan dan pempengaruh di sosial media. Hal ini kerana mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan keluarga mereka walaupun keluarga mereka menghadapi kecemasan ataupun kematian. Namun, pempengaruh yang dirasakan oleh mereka mempunyai layanan istimewa dalam pelanggan SOP PKP kerana status populariti pempengaruh lebih tinggi daripada golongan masyarakat. Kesalahan sikap pepekalu media sosial yang menabaikan SOP PKP akan menurunkan perhatian orang ramai terhadap kepentingan mematuhi SOP PKP. Ini boleh menjatuhkan usaha-usaha kerajaan yang mengawal penyebaran virus COVID-19. Pihak berkuasa boleh mengambil langkah untuk menyiasat dan mendenda pempengaruh yang melanggar SOP PKP. Contohnya, Nilofa dan keluarganya dikenakan denda RM60,000 Malaysia kerana mereka melanggar peraturan SOP PKP.
tindakan pihak berkuasa tersebut boleh memastikan tidak orang berada di atas undang-undang termasuk pempengaruh. Kejadian kes ini juga menjadikan satu peluang pendidikan untuk pihak berkuasa dalam mengingatkan golongan berpengaruh media sosial selepas mereka didapati kesalahan dalam melanggar peraturan SOP PKP. Mereka dapat menyedari dan memahami tanggungjawab sosial mereka dalam mematuhi peraturan SOP PKP. Golongan berpengaruh yang terlibat dalam konflik sosial pelanggaran SOP PKP boleh membuat permohonan maaf secara terbuka melalui media sosial untuk meminta maaf daripada masyarakat. Kesimpulannya, etika media sosial memainkan peranan penting dalam memastikan ruang digital sentiasa positif, selamat dan penuh hormat, menghormati privasi orang lain dan menyebarkan maklumat yang tepat membentuk komunikasi yang sehat dan bermakna di media sosial. Sikap yang bertanggungjawab ini bukan sahaja meningkatkan kualiti komunikasi, tetapi juga membantu memupuk persekitaran digital yang lebih harmoni dan inklusif, di mana semua pihak merasa dihargai dan didengar.